Baru kita pergi masuk kepada ayat, ya. Ayat yang mengatakan, ayat yang ke-16 ni, iaitu yang mengatakan waja'u abahum isya'an yabkun. Mereka mendatangi ayah mereka selepas mereka buang Nabi Yusuf di telaga tu, fi ghayabatil jub. Setelah mereka buang Nabi Yusuf ke dalam telaga tu, ya, tinggallah Nabi Yusuf tu dalam telaga tu 3 hari, diriwayatkan 3 hari. Bila dibuang ke dalam tu, ya, mereka cabut. Ceritanya macam tu, cabut pakaian, ya, pakaian Yusuf ni. Menangis menjerit-jerit Nabi Yusuf minta pakaian, sebab di dalam tu ada air sejuk. Tapi Nabi Yusuf ni jatuh ke tempat yang tak ada air, yang agak tinggi sikit. Dalam telaga tu ada tempat yang tinggi, batu, tak ada air. Mereka cabut, mereka pun balik. Cuma mereka balik ni, mereka datangi ayah mereka. Waja'u abahum isya'an yabkun. Mereka mendatangi ayah mereka di waktu malam, yabkun, sambil menangis, dalam keadaan menangis. Yang nak huraikan nahu, ja'u ni ja'a. Ja'a ni dia boleh jadi fi'il lazim, ja'a ila. Ja'a pakai ila. Boleh juga ja'a ni jadi fi'il muta'addi, macam ni lah. Jadi bukan lagi datang ya. Kalau datang pakai ke, yang ini pula mendatangi, boleh juga. Jadi ja'a ni dia fi'il madi boleh, fi'il muta'addi, fi'il lazim boleh, fi'il muta'addi pun boleh. Contohnya ayat ni lah. Jadi ja'u, mereka mendatangi ayah mereka. Setengah-setengah terjemahan dikatakan mereka datang kepada ayah mereka, tapi saya menterjemahnya bukan datang lah, mendatangi. Mereka mendatangi ayah mereka. Ayah atau aba tu jadi maf'ulun bih. Insya'an jadi zarab, insya'an yabkun. Kemudian yabkun ni pula jumlah fi'il fa'il lagi, dan dia ada hubung kaitnya, waw tu kembali kepada mereka. Jadi bila ada jumlah berkait dengan jumlah yang pertama, maka dia menjadi fi mahalli nasab, jadi hal, ya bukun. Jadi i'rab dia dalam keadaan, ya, hal, dalam keadaan mereka menangis. Surah Yusuf 16, ya. Dan mereka mendatangi. Ini terjemahan saya. Terjemahan dalam bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, mereka datang kepada ayah mereka. Saya terjemahkan mendatangi sebab dia muta'addi. Mereka mendatangi ayah mereka waktu malam sambil menangis. Sambil tu maknanya dalam keadaan menangis lah, ya. Ja'u abahum isya'an yabkun. Nak jadi bahaskan di sini, nak panjangkan cerita sikit. Isya'an, mereka memilih masa tu masa malam. Padahal boleh mereka sampai siang hari, tapi mereka pilih malam. Apa pasalnya? Kata tafsir Qurtubi, liyakunu aqdar al-i'tizar fi zulmah, supaya mereka lebih menguasai untuk meminta maaf dalam kegelapan malam. Ini taktik, strategi saudara-saudara Yusuf. Bila dia balik siang, nampak muka menipu. Ya bukun, mereka menangis. Nangis ni tu, kebanyakan ulama tafsir kata nangis buat-buat. Walaupun ada setengah kata memang betul-betul menangis. Jadi kita bahas dulu isya'an. Mereka sengaja balik ke rumah, datang kepada ayah mereka dalam keadaan malam dah gelap, ya. Malam ni ada kata dah maghrib lah, ya.
baru-baru hilang syafaq merah tu. Dia kata malam, memang tengah malam dalam gelap. Supaya apa? Sebab kata Qurtubi ni, supaya mereka aqdar alal i'tizar, supaya lebih lebih boleh, lebih berkuasa, lebih boleh menguasai diri mereka untuk minta maaf. Kerana tak dapat apa kan, tak nampak muka mereka tu, muka bengak, muka bohong, tak nampak. Jadi malam-malam mereka. Oleh sebab itu kata Qurtubi, lidzalika qila la tatlubil hajah bil lail. Jangan meminta barang-barang keperluan atau apa-apa keperluan waktu malam. Mengapa? Kerana fa innal haya'a fil ainain. Rasa malu tu ada pada mata. Jadi kalau malam tu ada tak nampak keperluan tu sangat. Keperluan tu bersangatan tak nampak. Jadi susah orang nak bagi. Jadi kalau nak minta hajat, datang tengah hari. Tapi wala ta'tazir bin nahar. Jangan kau minta maaf daripada kesalahan di waktu siang. Sebab apa? Bila waktu siang tu kita minta maaf, padahal minta maaf tu sepatutnya sungguh-sungguh. Kalau siang tak nampak, kesungguhan tu tak nampak, yang menyebabkan talajalaja fil i'tizar, taraddud, teragak-agak untuk minta maaf. Makanya kalau nak minta maaf malam, macam saudara Yusuf ni lah. Tapi kalau minta keperluan, itu siang. Makanya Allah Ta'ala pun pujikan, wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka minta ampun di waktu malam, waktu sahur. Memang masa waktu sahur tu masa yang bersesuaian minta ampun, minta maaf. Supalah macam mana yang dikatakan oleh saudara-saudara Yusuf ni tadi. Mereka datang waktu malam. Kemudian cerita Yabkun ni pula, mereka dalam keadaan menangis. Jadi hal tadi kan, dalam keadaan menangis. Diriwayatkan bahawa Nabi Yaqub alaihissalam ketika mendengar tangisan mereka ni, Nabi Yaqub kata, "Ma bikum?" Ada apa sama kamu menangis-nangis ni? Ajara fil ghanami syai'? Apakah pada ternakan kambing-kambing yang kamu bawa pagi tadi ada berlaku sesuatu? Nabi Yaqub masih belum, sebab waktu nak ambil Nabi Yusuf tu pergi tu, mereka berjanji betul-betul. Jadi dia tak sangka lagi lah. Jadi dia tanya, kambing macam mana? Ada apa pada kambing? Lalu mereka menjawab, tak ada apa-apa, kambing tak ada apa-apa. Maka Nabi Yusuf tanya lagi, kalau macam tu mana Nabi Yaqub bertanya lagi, kalau macam tu mana Yusuf? Dah teragak sikit. Bila mereka kata, ya ayah kami pergi berlumba, nastabik, ni pada ayat akan datang lah, ayat ke-17, kami adakan pertandingan berlomba, lalu dimakan serigala lah Nabi Yusuf. Yusuf dimakan oleh serigala, kata abangnya ni. Jadi jurubicara ni abangnya yang tua, yang nama Rubil atau Rubin atau Rabin nama dia. Dengan begitu dengar Nabi Yusuf dimakan serigala, fabaka wasoha, lalu menangislah Nabi Yusuf, menjerit betul-betul. Nabi Yaqub, menangislah Nabi Yaqub dengan setangis-tangisnya. Lalu dia berkata, kalau gitu mana pakaian? Kemudian ada Sudi kata, dan Ibnu Hibban, sesungguhnya setelah mereka mengatakan bahawa Yusuf dimakan oleh serigala, kharra maghsyiyan alaih, Nabi Yusuf tersungkur. Nabi Yaqub tersungkur, jadi pingsan. Fa afadu alaihi alma falam yataharrak, mereka siram air ke atas Nabi Yaqub, tak bergerak.
Kemudian wanadu falam yujib. Mereka panggil ayah, ayah. Nabi Yakub tidak menjawab. Pingsan habis. Bahkan ada dikatakan lagi Yahuda, anak yang nombor 3. Yahuda letakkan tangannya di atas urat nafas. Di atas urat nafas ni, letakkan tangan ni leher Nabi Yakub ni. Falam yahussu bin nafsin. Yahuda tu dia tak terasa ada tanda bernafas lagi. Begitulah. Wala yataharrak lahu irq, dan tak ada pergerakan urat. Ya, bernafas tidak, urat pun tak bergerak dah, urat-urat nadi. Akhirnya Yahuda berkata kepada saudaranya, wailun lana min dayyan yaumaddin. Celakalah kita, binasalah kita nanti daripada Dayyan. Dayyan ni Tuhan lah, ya, daripada Allah Ta'ala. Yaumaddin, pada hari pembalasan nanti. Dayya'na akhana, kita hilangkan saudara kita Yusuf. Wa qatalna abana, dan kita bunuh ayah kita. Yusuf kita bunuh, ayah kita bunuh. Akhirnya tak sedar-sedarlah Nabi Yakub, kecualilah dengan kesejukan waktu sahur. Ya, bila dah waktu sahur macam tu, 1/3 malam terakhir tu, Yusuf pun Nabi Yakub pun terjaga daripada pingsannya. Lalu dia dalam keadaan kepalanya di pangkuan Rubin tadi, ya, atau Rabin. Lalu dia berkata, ya Rubil, ya, bukankah tidak aku sudah berjanji untuk memelihara anakku? Aku dah mengharapkan kau, bercita-cita untuk pada engkau supaya kau jaga anakku. Itu Nabi Yusuf. Bukankah tidak aku dah berjanji kepada engkau dengan satu perjanjian supaya jaga Nabi Yusuf? Maka Rubil pun kata, wahai ayahku, berhenti dulu menangis, baru aku cerita kepada engkau. Nabi aku pun berhentilah menangis, barulah dia bercerita, kami macam ni. Kata apa lagi ni, kata Qurtubi lagi, ayat ni dalil mengatakan bahawa menangisnya seseorang tu bukanlah menunjukkan dia benar, bukanlah menunjukkan kebenaran cakap. Jadi hati-hatilah. Nanti ada kata tafsir Nabulsi pula bab menangis. Jadi bila menangis tu, itu kadang-kadang ada tangisan bohong. Jadi jangan percayalah, ya. Kita sebagai ayah ke, sebagai guru ke, guru disiplin ke, bila ada pelajar-pelajar kita datang menangis, jangan cepat jatuh hati kita sehingga kita percaya dengan cakap orang menangis. Ya, buktinya inilah. Ja'u abahum isya'an yabkun. Mereka menangis datang malam-malam. Padahal tangisan ini adalah tangisan bohong belaka. Mengapa? Sebab kemungkinan tangis ni adalah tasannu', tangis buat-buat. Sebahagian orang tahu, dapat membezakan mana tangis yang betul-betul menangis memang sedih, atau tangisan ni buat-buat. Sebahagian tahu, sebahagian tak tahu. Bahkan dikatakan, inna dam'al masnu' la yakhfa. Air mata yang dibuat-buat tu tak dapat disembunyikan, dapat diketahui lah. Ada yang berkata macam ni. Sebagaimana ada seorang ahli hikmah kata, yastabakat dumu'un fi khududin tabayyana man baka mimman tabaka. Apabila air mata tu dah bercucuran keluar, mengalir di pipi, maka tahulah mana orang yang menangis, man baka, siapa yang betul-betul menangis, mimman tabaka, ketahuanlah daripada yang serius menangis dan orang yang buat-buat menangis. Baka, menangis elok-elok, tabaka, menangis buat-buat.
pura-pura menangis. Jadi itulah tadi, jangan percayalah. Ya. Ini Qurtubi, dalam Qurtubi ada bab ya bekun ni juga. Saya tengok dalam tafsir Nabulsi, ya, Muhammad Ratib, Dr. Muhammad Ratib Nabulsi. Mereka menangis ni adalah dusta. Buka'uhum kana kadhiban. Maka dia nasihatkan, wa ya ayyuhal qudat la tusaddiqu muttahaman innahu bari'un idza bada'a yabki. Wahai qadi, wahai hakim, jangan kamu anggap benar seorang yang tertuduh apabila dia jangan anggap benar bahawa dia adalah terlepas daripada segala tuduhan apabila dia mulai menangis. Kadang-kadang nangis tu, ya, tangisan tu kadang-kadang adalah senjata daripada senjata dusta. Ini ada dalam tafsir Nabulsi. Bukti dia, saudara-saudara Yusuf setelah mencampakkan saudaranya itu, Yusuf itu, ke dalam jub, ke dalam telaga yang betul-betul mengerikan, ya, telaga buta yang tak ada jub ni. Bagaimana saya kata tadi, telaga yang apa namanya, yang ori, tak ada semen, tak ada apa. Maknanya bila-bila masa boleh tanah yang di atas tu boleh jatuh, boleh membunuh Yusuf di dalam. Itulah yang dipilih orang. Ya, ini dah dijelaskan pada ayat sebelum ni lah. Ya. Jadi jangan anggap benar apabila ada orang tertuduh tu menangis, maka dia terlepas dari tuduhan. Tak boleh, wahai hakim-hakim mahkamah. Sebab apa? Sebab saudara Yusuf dah masukkan adiknya ke dalam telaga buta tu, dan mereka dah nak membunuhnya, tapi boleh mereka lagi datang balik menangis. Ini satu tanda, ya. Ada malmahun latif, ya, ada satu tanda yang tersembunyi sangat. Datang waktu malam, menangis. Mereka dah bunuh, mereka dah campakkan, datang menangis. Ini berpura-pura saja. Itu kata tafsir Nabulsi. Kemudian yang kedua lagi, ya, tanda-tanda mereka berbohong, mereka datang malam. Itu juga satu karenah, satu apa, ringan bukti mengatakan bahawa tangisan mereka itu adalah tangisan dusta, sebab mereka balik waktu malam. Ya. Mereka datang balik ke rumah waktu malam, yang malam tu adalah merupakan astar. Dia lebih menutupi keadaan mereka dan lebih menutupi air muka mereka dalam keadaan berbohong. Jadi mereka pulang waktu malam dan lebih menutupi perbuatan mereka yang keji itu. Maka mereka balik malam-malam. Jadi semuanya itu menunjukkan apa? Tangisan mereka itu adalah tangisan dusta. Walaupun ayat tu ya bekun, ya, ayat yang tadi itu katakan ya bekun, mereka menangis. Dalam bahasa Arab ya bekun ni menangis itu betul. Ada ahli tafsir kata bahawa ya bekun ni memang mereka menangis, mereka menyesal. Ada juga mentafsirkan macam tu, bukan bohong, memang mereka menangis, ya. Sebab kalau mereka main-main, buat-buat menangis, dia tidak dengan ya bekun, tapi dengan kata ya tabakun. Cuma Al-Quran tidak kata ya tabakun, tapi ya bekun. Jadi ada kata bahawa mereka balik tu memang betul-betul menangis. Tapi dalam menangis pun macam itulah, mereka berbohong juga. Ada diriwayatkan dari Ibnu Munzir, bab menangis tadi ni. Ja'at imra'atun ila Syuraih. Ada seorang perempuan datang kepada Syuraih. Syuraih ni qadi, qadi ni bukan qadi kahwin ni. Qadi ni adalah hakim, hakim besar. Syuraih ni hakim besar pada 3 sahabat
Osman, Ali, dia pernah jadi hakim pada masa 3 sahabat, ya, pada Khulafa Rashidin. Hakim mahir betul-betul lah, ya. Jadi datang seorang perempuan berkelahi tentang sesuatu perkara, maka dia menangis. Lalu mereka kata, ya Abu Umayyah, wahai Abu Umayyah, itu Syureh tadilah, tidakkah engkau lihat dia menangis? Sianlah, dia dah menangis. Maknanya dia betul lah tu, kalau dia dah menangis. Sebab air mata ni bukan boleh buat-buat. Maka Qadhi Syureh kata, oi, biar kamu tahu sahaja, saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka malam-malam dalam keadaan menangis. Dia kiaskan ke sana. Maknanya menangis tu adalah tangisan bohong pun ada juga. Jadi jangan percaya kalau ada orang menangis. Menangis tu bukanlah menandakan cakap dia lah yang benar, ya. Maka Amash kata, la yusaddaqu bakin ba'da ikhwati Yusuf. Tak pernah lagi menganggap benar seorang yang menangis selepas peristiwa Nabi Yusuf. Hampir sekarang. Jadi hati-hatilah sebagai seorang ayah, sebagai seorang guru, sebagai seorang hakim, sebagai bos dalam perusahaan ke dalam syarikat. Bila ada kesalahan-kesalahan, lalu bila kita dakwa orang yang berkenaan, kemudian dia menangis menunjukkan dia tanda jujur dia, maka jangan percayalah. Ini dapati dalam Ruhul Ma'ani, tafsir Al-Alusi, ya. Okey, tak sempat nak sambung kepada ayat yang ke-17, ya, masa dah terlalu lama. Kita padakan sampai sini. Perjumpaan berikutnya nanti insya-Allah kita sambung kepada ayat yang ke-17. Azza wa billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.